Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syakir bin Syed Jola bernombor matrik 196923. Hari ini saya ingin membentangkan mengenai PULS, iaitu adalah pengalaman awal di sekolah. Saya melakukan PULS ni di sekolah lama saya, iaitu adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Anderson Ipoh. Latar belakang sekolah. Sekolah ini dibuka secara rasmi pada tahun 6 Februari 1909. Mengambil sepenuh nama Sir John Anderson, iaitu adalah Pesuruhjaya Inggeris pada masa itu. Sekolah ini ditubuhkan kerana anak-anak Melayu sukar untuk mendapat tempat di Maktab Kuala Kangsar. Pengetua pertama iaitu adalah Lieutenant Col J.H. Tite dan penolong kanan ialah Mr. E.C. Smith. Kedua-dua ini adalah daripada Sekolah Victoria Institution di Kuala Lumpur. Bangunan pertama SMK Anderson adalah di Jalan Douglas, iaitu adalah kini merupakan Pejabat Agama Perak. Bilangan pelajar pada ketika itu adalah seramai 52 orang sahaja. Seterusnya, permainan hoki telah diperkenalkan oleh pengetua pada ketika itu dan pasukan hoki sekolah terpaksa bermain dengan kelab atau pasukan negeri pada ketika itu, iaitu adalah kerana pada ketika itu di daerah Kinta Utara hanya terdapat sekolah Anderson sahaja, iaitu salah satunya sekolah yang bermain hoki. Sekolah ini pernah dijadikan ibu pejabat tentera Jepun semasa zaman penaklukan Jepun di Tanah Melayu. Dan pada ketika itu, sekolah SMK Anderson ini tidak beroperasi kerana dijadikan sebagai markas Jepun. Persekolahan dibuka semula pada 24 September 1945. Pada tahun 1958, sekolah rendah dijadikan sebagai sekolah Cathedral Avenue, manakala sekolah menengah sebagai SMGK Anderson. Di sekolah Anderson terdapat sebuah lagi sekolah, iaitu sekolah SK Cathedral Avenue yang bersebelahan dengan SMK Anderson. Pada tahun 1956, SMK Anderson menjadi sekolah terbesar di daerah Kinta Utara dengan bilangan pelajar seramai 2,144 orang. Pada tanggal 9 Februari 2009, SMK Anderson telah menyambut ulang tahun ke-100 penubuhan sekolah ini. Ianya dirasmikan oleh Sultan Perak almarhum Sultan Azlan Shah dan turut bersama ialah Raja Permaisuri Perak iaitu Tuanku Bainun. Raja Dihileh turut bersama adalah Raja Dihileh Perak, Raja Muda Musa, Raja Puan Muda Perak dan Menteri Besar Perak ke-11. Sekolah Menengah Kebangsaan Anderson telah melahirkan ramai tokoh-tokoh negara. Antaranya ialah Ahmad Bustamam. Beliau merupakan aktivis politik anti penjajahan Tanah Melayu dari pihak British dan beliau mengasaskan Kesatuan Melayu Muda. Seterusnya ialah Duli Yang Teramat Mulia Raja Jaafar ibni almarhum Raja Muda Musa, Raja Muda Perak. Seterusnya ialah Datuk Muhammad Nur Khalid atau nama terkenalnya ialah Lat. Beliau merupakan kartunis Malaysia yang terkenal dengan Kampung Boy. Seterusnya ialah Datuk Seri Ahmad Faizal Azumo. Beliau merupakan Menteri Besar Perak yang ke-12 iaitu adalah Menteri Besar Perak yang terkini. Selain daripada tokoh-tokoh ini, SMK Anderson juga telah melahirkan ramai tokoh-tokoh sukan iaitu adalah daripada sukan hoki. Antaranya ialah Azlan Misrun. Beliau merupakan bekas Kapten Hoki Negara dan beliau pernah bertanding pada peringkat antarabangsa iaitu Piala Dunia. Selain daripada beliau yang pernah bermain di Piala Dunia ialah Hafiz Hanafi, Roslan Jamaluddin, Najib Abu Hassan, Mio Azwan Hassan, Ashran Hamsani dan Syed Muhammad Syafiq. Selain ini mengenai visi, misi dan moto Sekolah Menengah Kebangsaan Anderson. Visi Sekolah Menengah SMK Anderson ialah meneruskan tradisi kecemerlangan iaitu to uphold a tradition of excellence. Sekolah ini merupakan sekolah yang sudah tua, melebihi 100 tahun. Oleh hal demikian, sekolah ini memiliki pelbagai tradisi yang telah dilakukan pada zaman dulu hingga sekarang. Dan motonya adalah to strive, to seek and to find and not to yield. Misi sekolah SMK Anderson ialah melahirkan Andersonian yang cemerlang melalui pendidikan yang berkualiti. To strive for excellent through quality education. Matlamat sekolah ialah melahirkan bangsa Malaysia yang taat, setia dan bersatu padu. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berketerampilan dan sejahtera.
menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara, memberi peluang pendidikan kepada semua warga negara Malaysia. Ini merupakan persekitaran di sekolah SMK Anderson. Gambaran yang pertama iaitu adalah pintu masuk utama, dan seterusnya adalah pelan lokasi sekolah, dataran perhimpunan, bilik darjah, padang sekolah. Padang sekolah SMK Anderson terdapat dua. Yang padang A merupakan di depan sekolah SMK Anderson dan padang B di hadapan sekolah kebangsaan Cathay Avenue dan bertentangan dengan asrama SMK Anderson. Gambar seterusnya adalah padang hoki sekolah. Padang hoki ini baru dibina pada tahun 2019 pada hujung tahun. Pengerusi dalam struktur organisasi sekolah iaitu adalah pengetua merupakan Tuan Haji Zulkifli bin Othman. Timbalan pengerusi satu iaitu adalah PK Pentadbiran Encik Razak Malik bin Taharim. Timbalan pengerusi 2 adalah Penolong Kanan Tingkatan 6 Encik Sazli bin Sani. Naib pengerusi 1 PKM Tuan Haji Syahrul Anwar bin Abdul Wahab. Naib pengerusi 2 PK Kok Kurikulum Encik Azlan bin Datuk Haji Azumu. Naib pengerusi 3 PK Petang Encik Zabri bin Mat Basir. Penyelaras akademik Guru Kanan Bahasa iaitu Puan Siti Asma binti Mat Zain. Guru Kanan Sains dan Matematik Puan Mahani binti Ahmad. Guru Kanan Vocational dan Teknik Encik Nur Azizan bin Syamu'in. JK Kemanusiaan Tuan Haji Fauzi bin Hassan. Budaya sekolah di SMK Anderson terdapat 10. Yang pertama ialah perhimpunan rasmi sekolah iaitu pada setiap hari Isnin. Seterusnya perhimpunan tidak rasmi iaitu pada hari Selasa sehingga hari Jumaat. Seterusnya waktu masuk sekolah iaitu 7.20 pagi. Disiplin di sekolah, budaya 3S, budaya sekolah penyayang, budaya keluar kelas, budaya di dalam kelas, kelas tambahan, solat zuhur berjemaah. Dan budaya ini akan saya terangkan lebih lanjut pada bahagian refleksi. Seterusnya kita melihat kepada budaya kerja di SMK Anderson. Terdapat 5 iaitu adalah kerja berpasukan, etika kerja, berfikiran terbuka, menghargai masa dan tanggungjawabkan diri. Mengenai budaya ini saya akan menerangkan pada refleksi nanti. Seterusnya kita melihat kepada struktur organisasi Persatuan Ibu Bapa dan Guru iaitu PIBG. Penasihat atau penaung merupakan Tuan Haji Zulkifli bin Othman, pengetua SMK Anderson. Pengerusi Tuan Haji Isham bin Shahruddin, YDP PIBG SMK Anderson. Timbalan pengerusi Tuan Haji Mio Azli bin Mior Mahmud. Naib pengerusi Encik Razak Malik bin Taharim iaitu PK Pentadbiran Sekolah, Encik Sazli bin Sani PK Tingkatan 6, Tuan Haji Syahrul Anwar PKM, Encik Azlan bin Datuk Azumu PK Kok Kurikulum, Encik Zabri bin Mat Basir PK Petang. Setiausaha Kehormat Puan Noriza binti Awang. Penolong Setiausaha Kehormat Puan Zuraida bin Mat Zain. Bendahari Kehormat Puan Goh Suteng. Penolong Bendahari Kehormat iaitu Puan Siti Nurbaya binti Ilyas. Ahli jawatan kuasa ibu bapa terdapat 5 orang iaitu Encik Zamzuri bin Muhammad Tahir, Encik Puan Suhaili binti Yaakob. Yang ketiga Dr. Arunakiri, anak lelaki Muthu Krishnan. Seterusnya Puan Syarmini, anak perempuan Guna Sagaran. Dan yang terakhir Dr. Tilagawati, anak perempuan Krishnasamy. Ahli jawatan kuasa guru pula terdapat 3 iaitu Encik Prakash Rao, anak lelaki Apa Rao. Yang kedua Puan Nurul Hana binti Jamaluddin. Dan yang ketiga Puan Nur Fitra binti Nuruddin. Juru audit ibu bapa Encik Mubin bin Mat Nur dan juru audit guru Encik Loh Kok Hong. Seterusnya ialah peranan PIBG. Kita dapat lihat peranan PIBG ini terdapat 4 iaitu adalah menjalinkan dan merapatkan hubungan di antara pihak sekolah dengan para ibu bapa. Sebagai contoh, jika sekolah ingin melakukan aktiviti dan para ibu bapa dapat memberi kerjasama yang baik dan mampu memberi sumbangan kepada pihak sekolah. Seterusnya PIBG ini berperanan untuk mencari sumbangan kepada pihak sekolah iaitu daripada segi kewangan, kebendaan ataupun dari segi makan.
Seterusnya adalah membantu dan menambah baik kemudahan di sekolah. Seperti yang kita tahu, setiap sekolah mengalami kerosakan atau benda pada setiap tahun, seperti kerosakan di dalam tandas, kerosakan meja murid, kerusi dan pelbagai lagi. Dan terakhir adalah menganjurkan aktiviti di sekolah. Okey, slide yang seterusnya ialah refleksi. Refleksi yang pertama adalah perhatian terhadap proses pembelajaran dan pembelajaran di sekolah. Iaitu adalah pembacaan doa sebelum memulakan kelas. Kebaikannya ialah proses pembelajaran dan pengajaran mampu berjalan dengan lancar. Hal ini kerana apabila murid-murid itu memberi penekanan dalam doa, maka murid itu dapat memberi fokus kepada apa yang guru ingin sampaikan. Dan kekurangan mengenai ini adalah hanya tertumpu kepada pelajar yang beragama Islam sahaja. Dan untuk menambah baikkan adalah memastikan setiap pelajar membaca doa tidak mengira agama atau bangsa. Seterusnya adalah mengamalkan pengajaran bersifat duala. Di sekolah SMK Anderson ini, guru-guru mengamalkan sifat duala dan kebaikannya adalah guru mampu mengetahui tahap kefahaman murid dari segi apa yang guru-guru itu mengajar, supaya murid-murid ini dapat tangkap dan fahami lebih mendalam. Akan tetapi kekurangannya adalah guru tidak mengendahkan pada murid yang tidak menunjukkan minat dalam kelasnya. Hal ini kerana terdapat murid yang tidur di dalam kelasnya, maka guru-guru ini tidak memberi penekanan kepada murid-murid seperti ini. Dan kepada penambahbaikannya, guru harus menggunakan pelbagai cara dalam usaha untuk menarik minat murid. Yang seterusnya adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang meliputi daripada aspek kognitif, efektif dan psikomotor. Kebaikannya, guru mampu melahirkan pelajar yang cerdik pemikiran serta cergas fizikalnya. Akan tetapi kekurangannya adalah para pelajar mengambil aspek ini dengan mana mudah dan tidak diamalkan pada diri sendiri. Penambahbaikan yang boleh dilakukan oleh guru ialah guru boleh memberikan tugasan kepada pelajar-pelajar ini untuk sentiasa mempraktikkan setiap aspek tersebut dalam diri supaya menjadi teladan kepada diri masing-masing. Pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi. Kebaikannya mampu membentuk pelajar untuk berfikir secara kritikal dan di luar kotak. Kekurangan hanya segelintir pelajar sahaja yang mengambil pendekatan ini dengan serius. Penambahbaikan yang boleh dilakukan adalah guru harus melibatkan setiap pelajar di dalam kelasnya. Kita melihat kepada aktiviti co-curriculum pula. Semasa saya di SMK Anderson, sepanjang melakukan tugasan PAUS ini, saya telah menyertai sebuah kelab, iaitu kelab hoki. Carta organisasinya adalah teratas merupakan pengetua sekolah. Ketua guru penasihat dalam kelab hoki ini ialah Encik Jamaluddin bin Sayuti. Pengerusi merupakan pelajar tingkatan 5, iaitu ialah Muhammad Fahmi bin Khalid. Naib pengerusi Afifun Najmi bin Muhammad Masri. Setiausaha iaitu Ashraf Iqbal bin Alias. Bendahari Alif Salim bin Juwandi. Penolong setiausaha Muhammad Aika bin Hasrin. Penolong bendahari Muhammad Syazwan bin Basir. Ahli jawatan kuasanya merupakan pelajar-pelajar pada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Yang pertama merupakan Afiq Haikal bin Bahari, Syafiq Hakimi bin Syahidan, Ahmad Faizal bin Jamil, Saiful Syahrir bin Saiful Bahari, dan terakhir merupakan Muhammad Syamir bin Muhammad Amran. Guru penasihat di dalam kelab hoki ini terdapat dua, iaitu Encik Jamaluddin bin Sayuti dan kedua ialah Encik Muhammad Nizam bin Hashim. Proses pengenalan sepanjang aktiviti co-curriculum pada tarikh 15 Januari 2020 merupakan perjumpaan para ahli kelab hoki sekolah, dan pada tarikh itu juga berlangsungnya latihan hoki yang dijalankan pada waktu petang selepas tamatnya waktu persekolahan. Dan pada 28 Januari setelah berlakunya sesi pemilihan pemain hoki untuk ke peringkat MSSD pada tarikh 29 hingga 31 Januari merupakan penyertaan pasukan hoki sekolah di kejohanan MSSD. Kebaikan dalam aktiviti co-curriculum ni ialah dapat menonjolkan bakat murid, mampu membentuk sasiah murid, dapat mengembangkan bakat murid di peringkat tertinggi. Hal ini kerana kelab hoki di SMK Anderson sangat terkenal dan
merupakan sukan teras di SMK Anderson. Kekurangannya merupakan murid berlatih tanpa ada pemantauan daripada jurulatih atau guru pembimbing. Hal ini boleh menyebabkan berlakunya kecelakaan ataupun kemudaratan kepada murid jika tiada pemantauan. Seterusnya adalah kemudahan penggunaan padang hoki yang terhad. Hal ini kerana seperti yang saya katakan, padang hoki tersebut baru dibina dan para pemain dan pelajar terpaksa berlatih di atas padang. Dan terhadnya adalah kerana sekolah SMK Anderson terpaksa berlatih di Stadium Sultan Azlan Shah, hanya 5 km daripada sekolah. Dan kemudahan daripada stadium ini kerana ia memerlukan dana yang banyak. Seterusnya adalah faktor cuaca dan waktu latihan yang singkat. Seterusnya adalah kepentingan aktiviti kokurikulum terhadap profesionalisme keguruan. Yang pertama ialah mampu menambahkan ilmu pengetahuan. Hal ini kerana tidak semua guru mengetahui pelbagai jenis sukan dan peraturan di dalam undang-undang sukan. Seterusnya dapat mengeratkan hubungan. Hal ini kerana dengan penyertaan guru di dalam kokurikulum, guru dapat merapatkan hubungan beliau dengan murid dengan lebih rapat. Seterusnya mampu membantu para guru untuk mahir dalam membuat perancangan kendiri. Dan ini menunjukkan guru bukan sahaja mengajar di dalam kelas, malah guru-guru ini mampu menjadi jurulatih kepada pasukan-pasukan hoki ataupun sukan-sukan lain di sekolah. Refleksi kepada budaya di sekolah. Yang pertama merupakan perhimpunan rasmi sekolah pada hari Isnin. Kebaikannya adalah segala maklumat dapat disampaikan dengan lebih baik. Para murid dapat mengambil baik-baik ilmu daripada pengetua, para guru dan murid dapat mengenal antara satu sama lain. Kekurangannya diadakan di kawasan yang terbuka tanpa sebarang litupan bumbung. Penambahbaikan yang perlu dilakukan ialah jika keadaan pada hari tersebut hujan, boleh menjalankan perhimpunan rasmi di Dewan Sekolah. Seterusnya adalah perhimpunan tidak rasmi, iaitu pada hari Selasa sehingga hari Jumaat. Kebaikannya adalah maklumat harian dapat disampaikan oleh para guru. Kekurangannya, perhimpunan ini mengambil waktu yang agak lama dan mengganggu waktu pembelajaran dan pengajaran berlangsung. Penambahbaikan yang perlu dilakukan ialah meminimumkan waktu perhimpunan. Seterusnya adalah waktu masuk sekolah. Kebaikannya, pelajar akan lebih menghargai dan menepati waktu. Kekurangannya, masih terdapat segelintir pelajar yang masih lewat hadir ke sekolah. Penambahbaikan, mengenakan hukuman yang sewajarnya agar pelajar tidak lewat hadir ke sekolah. Disiplin di sekolah. Kebaikan, murid dapat mematuhi peraturan di sekolah. Kes vandalisme di sekolah dapat dibendung. Kekurangan, kes merokok dan ponting kelas masih lagi berlaku. Penambahbaikan yang perlu dilakukan ialah pihak disiplin sekolah harus lebih tegas dalam menangani masalah ini. Seterusnya adalah budaya 3S, iaitu senyum, salam dan sapa. Kebaikannya mampu membentuk pelajar untuk lebih menghormati orang lain. Kekurangan, hanya segelintir pelajar sahaja yang mengamalkan budaya ini di sekolah. Penambahbaikan, guru juga harus melibatkan diri dalam budaya ini agar menjadi ikutan kepada murid-murid. Budaya sekolah penyayang. Kebaikan, para pelajar akan berasa lebih semangat untuk hadir ke sekolah. Kekurangan, kadar kehadiran pelajar masih lagi kurang memuaskan. Penambahbaikan, para guru harus lebih prihatin dan cermat akan pelajar-pelajar yang kehadirannya yang kurang memuaskan. Budaya keluar kelas. Kebaikan, dapat mengenal pasti pelajar yang keluar kelas. Akan tetapi kekurangannya, masih terdapat pelajar yang keluar kelas tanpa mempunyai pas kebenaran. Penambahbaikan, ketua kelas harus memainkan peranan penting dalam menangani masalah ini dari terus berlaku. Budaya di dalam kelas. Kebaikan, dapat membentuk nilai murni dalam diri para pelajar. Kekurangan, masih terdapat pelajar yang ambil sambil lewat akan budaya ini. Penambahbaikan, guru harus memastikan setiap para pelajar mengamalkan budaya ini. Yang seterusnya adalah kelas tambahan. Kebaikan, mampu meningkatkan daya prestasi pelajar dalam setiap subjek. Kekurangan, masih terdapat pelajar yang tidak menghadirkan diri dalam kelas tambah ini. Penambahbaikan, memberi demerit kepada pelajar yang tidak menghadirkan diri dan memanggil ibu bapa atau merotan pelajar tersebut jika demeritnya mencapai tahap yang tertentu. Dan yang terakhir ialah solat zuhur berjemaah. Kebaikan, mampu mendekatkan diri
kepada Tuhan. Seterusnya, mampu mengeratkan lagi hubungan di antara guru dan murid. Kekurangannya, hanya segelintir pelajar sahaja yang melibatkan diri dan budaya ini tidak dititik beratkan oleh pihak sekolah. Penambahbaikan, para guru harus memainkan peranan dalam mengajak murid-murid untuk menunaikan solat secara berjemaah. Refleksi kepada budaya kerja. Budaya kerja yang pertama ialah kerja berpasukan, iaitu kebaikan. Setiap perkara dapat diselesaikan dengan mudah, dapat membantu dalam memberi idea dan buah fikiran masing-masing dalam menyelesaikan masalah. Etika kerja, setiap tugasan yang diamanahkan oleh pihak pentadbiran sekolah dapat diselesaikan dengan pantas. Para guru mematuhi setiap peraturan di sekolah. Berfikiran terbuka. Setiap guru dapat menerima dengan terbuka pandangan daripada guru-guru lain. Seterusnya, menghargai masa. Dapat memaksimumkan waktu di sekolah dari segi moto pengajaran di kelas ataupun penglibatan diri dalam menyelesaikan masalah di sekolah. Tanggungjawab ke diri. Setiap guru menjalankan tugas mereka sebagai warga pendidik dengan sangat baik. Kesimpulan daripada tugasan PALS ini yang saya dapati ialah saya mampu mengetahui cara-cara untuk mengawal dan menguruskan tugas sebagai seorang guru. Hal ini kerana menjadi seorang guru tidaklah mudah seperti yang disangka ramai. Mampu menganalisis latar belakang dan budaya di sekolah. Seterusnya, organisasi PIBG sangat membantu dalam pembangunan anak murid di sekolah. Hal ini kerana PIBG merupakan tunjang ataupun tulang belakang sekolah dalam membangun, dalam menitik beratkan pendidikan di sekolah. Seterusnya adalah sekolah ini telah menggunakan pendekatan teknik pengajaran abad yang ke-21. Yang terakhir adalah mampu mempersiapkan diri saya dari segi fizikal dan mental dalam mengharungi cabaran sebagai seorang warga pendidik pada suatu hari nanti. Sekian, terima kasih daripada saya.